Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okey, hari ni I nak cerita tentang pengalaman-pengalaman seram mereka yang pernah bekerja di hotel. I dapat email ni, dia ada 3 kisah daripada dia kumpul kisah dia dengan kawan-kawan dia lah, pengirim ni, di hotel yang berlainan. Hotel ni semua terletak di Kuala Lumpur. Kisah ni dia berlaku dekat Kak Hanis. Kak Hanis ni dia selaku pekerja HR dekat sebuah hotel di Kuala Lumpur, and kejadian ni berlaku pada tahun lebih kurang 2008-2009 macam tu lah. What happened was, dekat hotel ni memang selalu ada kejadian bunyi-bunyi. Benda tu memang bagi staff lah, it's normal, especially untuk housekeeping. Diorang macam bila tengah kemas-kemaskan bilik ke apa ke, tiba-tiba TV terpasang. Sambil tengah scrub bathtub tu, tiba-tiba toilet flush sendiri. So gangguan jenis itu memang dah biasa. Sampai diorang rasa macam dah tak ada apalah, dah lali. Mula-mula ia hanya berlaku pada staff. Jarang ada guest kena kacau. Until lah ada satu ketika tu dah bukan setakat bunyi-bunyi flash, bunyi-bunyi TV, bunyi-bunyi perabot balik orang lari-lari, tak. Dia dah ada macam penampakan. Ada guest tu report dia nampak dia sebut Chinese lady ghost. Hantu wanita berpakaian tradisional Cina, rambut panjang, baju merah. Ada guest ni nampak dekat koridor bilik dia. Semenjak hari tu memang terlalu ramai orang yang menginap dekat tingkat 8 dan tingkat 14 ni akan nampak Chinese lady ghost tu. So nak tak nak pihak hotel ni ambil pendekatan untuk tutup dulu 2 tingkat ni, jangan bagi ada guest. However, rupanya kalau tutup sekalipun level tu, rupanya housekeeping tetap kena pergi bilik, setiap bilik tu untuk bersihkan tau. Pelbagai cerita lah, dia nampak itu, dia nampak ini. Tapi benda tu akan mati di situ. Until lah ada satu malam tu, ini berlaku dekat kitchen. Tak pernah kitchen katanya ada apa-apa yang berlaku. So kali ni diorang kitchen staff ni semua kena stay back sebab esok ada event. So diorang kena prep malam tu. Prep ni seronok-seronok ni, semua tengah prep, bergelak-gelak, berketawa-berketawa, yang mana menyanyi-nyanyi. Ada satu budak perempuan diarahkan untuk pergi bilik storage room untuk kitchen utensils. So the girl pergi, dia dah masuk, and then dia kata diorang menurut pengirim email, bilik tu kecil je. So dia masuk je bilik tu, bang, pintu belakang tu tertutup. Sudah. Tapi dia tak rasa apa lagi lah. Dia terkejut je. Lepas tu baru dia tersentak. Alamak. So dia nak pergilah ambil barang. Dia nak pergi ambil barang. Baru dia perasan. Chinese lady ghost tu dekat dalam bilik tu dengan dia. Dia ketuk pintu tu sampai dia boleh keluar. Lepas tu dia pergi keluar, dia pergi dengan kawan dia, nangis cakap Chinese lady ghost. Lepas tu ada this one guy, a Filipino guy, macam dia tanyalah, where's the ghost? Macam kononnya dia ingatkan macam ada orang nak prank. So dia nak pergi tengok lah, macam sebab dia orang berpendapat macam Chinese lady ghost tu kat atas. Dia tak ada kat kitchen. So bila orang tu dengar Mina ni kata nampak kat bawah, dia kata dia takut ada orang nak prank. So dia kata, where's the ghost? Jom pergi tengok. Bila nak pergi tengok, sebelum baru nak setapak melangkah, sudah dengar suara nangis. Dah dengar nangis, nak pergi check lagi ke? Tentulah tidak. Tak nak. So what happened was, diorang dah dengar tu, semua dengar. Bukan setakat the Filipino guy je, semua dengar. Lepas tu yang budak yang dah nangis-nangis memang dah tutup telinga dia dah, takut. So diorang sesama sendiri cakap, tutup balik whatever yang diorang dah prep tu, esok datang awal pagi je. So tutup, simpan, blah, ciao ramai-ramai. So masa diorang nak bergerak tu, diorang terserempak dengan security.
Diorang cerita semua benda kat security. Security tu Nepalese lah. Lepas tu diorang cakap lah, tak perlu masuk dalam, tak ada orang. Tapi security ni ada hantu ke, tak ada hantu ke, kerja dia memang kena ronda. So dia angguk-angguk, dia babai-babai semua tu, dia tetap meronda. Dia ronda, dia masuk, dia tengok tak ada apa. Tak ada apa, dia macam okay lah, dia lega, tak ada apa. Kiranya dia lega, dia tak kena kacau lah. So dia dah, masa dia nak keluar tu, okay, so security tu pun lari keluar takut. So the next morning, security tu cerita dekat Kak Hanis HR. Dia kata gangguan dekat hotel tu dah semakin teruk because it attack kitchen department. Lepas tu Kak Hanis ni macam bersalah. So okay lah, panggil lah semua budak ni. So suruh ceritakan. So dia pun cerita lah dekat dia what happened, dia nampak apa. Lepas tu the Filipino guy cakap nak check tapi tak jadi sebab dah dengar apa semua. So dia bawa lah jumpa kepada boss dia. Dia kata gangguan dah semakin teruk. It's not just level 8 and 14. We need to do something. So pengakhiran cerita ni ialah Kak Hanis berjaya panggil ustaz untuk buanglah segala anasir-anasir yang tak elok. Walaupun Chinese ghost lady tu dah tidak kelihatan, tetapi tingkat 8 dan 14 di hotel tersebut masih tidak dibuka kepada umum. So ya, kalau anda dapat bilik di tingkat 8 dan 14, hati-hati guys. Okay, kisah ni diceritakan oleh Anna. Okay, Anna ni interesting. Anna ni, dia tak boleh nampak dan dia tak boleh merasai. Tetapi seperti biasalah, seperti kebiasaannya, pekerja-pekerja hotel ni memang dah disematkan dekat otak yang macam paranormal activity is normal. Anna ni ditugaskan untuk menjaga executive lounge. Executive lounge ni ialah satu tempat untuk VVIP ni pergi check in, check out. Dia bukan macam kita-kita yang pergi kat lobby tu. Oh tidak. Mereka ada tempat yang istimewa, okay? Kayangan, diorang lain sikit. So dekat tempat tu, dia ada macam light refreshments lah. Ada like breakfast, ada cocktail lah. Dia memang istimewa sikit lah. So, orang yang menjaga dekat atas tu memang ada seorang je. So, Anna ni, kerja dia kalau shift pagi, dia memang kena datang sebelum pukul 7. Kalau shift dia petang, dia memang kena masuk petang, lepas tu stay back sampai tengah malam lah. Even though tempat tu tutup pukul 10, but you know lah, bila kita ada VIP, takkan kita nak halau. So kadang-kadang VIP ni memang akan lepak-lepak situ sampai lewat malam. It's not a win-win situation lah. Kalau kau pagi, kau masuk sebelum matahari terbit. Kalau kau shift petang, kau akan balik lewat malam. Ada satu kali ni, masa Ana dapat shift pagi. So, bila shift pagi, you kena naik tingkat atas tu sorang-sorang. And then, memang floor tu gelap. Bila lift buka, ting, buka je. Lampu kat koridor tu sahaja. Lampu dekat koridor itu sahaja yang terpasang. So, nak tak nak memang kau kena jalan dalam gelap, pergi Swiss, tak, buka lampu, barulah terang. So, memang kerja kau untuk menerangi tempat itu. So, Ana dah biasa. Macam tak ada apa. Ada satu kali tu, dia naik. Hari pukul 6. So, normal kan? Naik. Gelap lah lagi. Naik, ting. Okay. Situ je cerah. So, dia pun jalan. Dia kata nak masuk area lounge tu, you memang, kalau staff, you memang kena masuk ikut jalan pintu pantry, dia kata. So, okay lah. Dia pun dah masuk, dah buka-buka lampu. Tak ada apa. Tapi dia rasa macam, kali ni dia rasa dia diperhatikan. Toleh sana, toleh sini, macam tak ada apa. So dia kata mainan perasaan, tak apa. So okey lah, jalan. Set up tempat buffet. Okay, kerja seorang staff yang menjaga executive lounge is you kena make sure set up untuk breakfast, untuk lunch, untuk cocktail, semua you kena sediakan. Macam bukanlah you kena masak, tak. Tapi you kena make sure meja semua, lapik meja okey. So okey, tengah check. Masa dia dekat kiranya macam bekas buffet terakhir tu, dia rasa macam ada nafas dekat dia punya leher. Nafas tau. Dia macam apa ni? Dia pusing. Ya Allah, dia nampak lembaga hitam
suram sangat. Lembaga macam tu, gelap. Lepas tu muka dia macam brown. Mata terbeliak buka, taring. Lepas tu lidah dia keluar panjang gila. Masalahnya dia nak jerit tak boleh, dia nak lari pun tak boleh. Yang dia boleh buat panjang je benda tu. Menggigil ni, tapi tak boleh nak buat apa. Nak lari tak boleh, nak jerit tak boleh, nak baca apa pun tak boleh. Lalas dia paksa diri dia. Dia baca ni je, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kali dia baca sampai dia boleh macam terbergerak. Lepas tu terus lari. Dia lari, dia keluar dekat pintu tu. Masa dia nak keluar dengan pintu tu, tiba-tiba pintu terbuka. Lepas tu dia dah memang terkejut lah. Nasib baik itu adalah staff kitchen tau. Kitchen staff akan datang pagi-pagi juga sebelum pukul 7 untuk set up hot item tau untuk breakfast. So dia dah macam, oh lega nampak manusia kan. Lepas tu budak tu nampak, dia tengok pucat, budak tu pun dah faham mesti nampak benda yang tak patut ni. So budak tu macam, are you okay? Are you okay? Lepas tu dia macam angguk-angguk je lah. Tapi so dia ikut je budak tu set up. Lepas tu bila budak tu dah set up, budak tu tanya dia lagi, are you okay? Sebab budak tu nak kena turun pergi kitchen balik kerja dia. Tapi dia tengok macam dah tak nampak dah lembaga tu. Dia kata okay. Dia lepaskan je lah budak tu. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia simpan seorang je kisah tu. Itu kisah waktu dia bekerja pagi. Pernah ada sekali tu dia shift petang. So happy ni shift petang. Ada satu hari tu dia dapat close early. Tak perlu nak tunggu lewat malam, because tak ada VIP yang nak lepak lama-lama kan. So what happened was, dia dah tutup tempat tu dalam pukul 11 macam tu lah. Dah settle semua benda, dia dah kunci. Dia nampak budak berlari-lari dalam tu. Berlari-lari. Dia macam lepas tu yang buat dia tak fikir itu mungkin adalah penampakan entiti ialah sebab dia kata budak tu berpakaian macam normal. Sebab memang sebelum tu ada klien VIP yang ada anak kecil. So dia dah macam, Allah, budak ni tertinggal ke? Allah. So dia gelabah lah. Dia buka balik, dia pergi lari balik ikut pintu pantry tu. Masuk, dia tanyalah, girl, where are you? Dia kata, where's your mommy? Macam tu lah. Dia panggil budak tu, come, I send you back to your room. Senyap. Tak ada bunyi gelak, tak ada bunyi tapak kaki, tak ada bunyi apa. Gelap. Lepas tu security masuk. Security kata kat dia, you jerit-jerit apa ni? Lepas tu dia kata dia nampak ada budak perempuan tadi lari-lari. Dia kata sebelum ni ada klien dia bawa anak. Takut dia orang naik. Dah naik, tak perasan tak bawa anak. Lepas tu security ni baik sangat. Security ni tarik dia keluar. Tak apa, lock je. Lepas tu bila security berkeras cakap, lock saja, ikut saya. Okay, dia macam, okay lah, angguk. Okay, angguk. Lepas tu dah masuk dalam lift tu. You jangan panggil-panggil dia. Sebelum you, semua orang pun banyak cerita sama saya. Memang ada nampak girl lari dekat dalam. Itu bukan girl lah. You jangan panggil, you lock, you turun saja. You nasib baik lah saya nampak you. Lepas tu dia dah macam, tapi tak ada orang pun pernah cakap dekat dia kisah yang pasal penampakan budak ni. Lepas tu dia kata, tak apa, saya selalu nampak. It's okay. Itu bukan girl. So okay lah, turun. Kali ketiga ni, memang kali ni melibatkan klien, melibatkan guest. Ana tak seorang kali ni. Okay, dia kata dekat hotel yang dia kerja ni, ada this one klien, dia panggil Tuan Usup. Memang regular, memang selalu lepak. So diorang pun memang dah biasa dah dengan Tuan Usup ni. Tuan Usup ni jenis yang ada ilmu tinggi. Dia kalau nak menginap, dia ada bilik spesifik yang dia nak duduk. Yang dikatakan kat situ, boleh kita katakan bilik yang tenang, bilik yang auranya okey, bilik yang tak akan ada gangguan. So ada sekali tu Tuan Usup tengah lepak lah dekat executive lounge. Dekat executive lounge ni, dekat dalam biasalah aircon semua, tapi ada juga ruang dekat patio kat luar. So Tuan Usup, dia tak suka lepak kat dalam, dia suka lepak kat luar. Tuan Usup bagi tahu Ana, dia kata, Ana dah set up apa-apa kat dalam dengan guest yang lain, terus bawa kopi untuk saya. Settle dah dekat dalam, dah tenang dah semua orang kat dalam ni. Semua tengah duduk huha-huha, nampak macam tenang. So Ana ni pun bawa lah kopi, pergi duduk kat luar. Tapi dia macam, bukan letak je lah, dia duduk sekejap kat luar, macam nak menenangkan diri. Penat lah kerja kan. So duduk kat luar tu, dia berdiri menghadap scenery. So belakang dia adalah gelas yang besar, cermin kaca yang besar. So boleh nampak kat dalam lah. So Ana ni duduklah tertoleh. Dia kata macam dia takut kalau ada klien panggil ke. Lepas tu Tuan Usup tu kata, okay tak apa, kalau ada
saya bagi tahu, awak berehat je lah. Macam tahulah nak ambil take a breather kan, kata orang. Tengah borak-borak kosong je pun, tak adalah borak benda serius. Tiba-tiba Tuan Nusuk ni cakap, Ana, jangan toleh, jangan gerak. Ana dah macam, Allah, kalau Tuan Nusuk cakap ni takut. Lepas tu macam, kenapa Tuan Nusuk cakap macam ni, takut. So Ana tak nak fikir apa, Ana diam je. Okey dah, tak ada dah. Tuan Nusuk cakap, buat je lah kerja macam biasa. Tapi saya akan tunggu Ana habis kerja dan saya akan teman Ana turun. Oh, bunyi seriousnya. Pasal Ana tu dah takut. Dia takut tapi tak apalah, dia kata ada orang nak teman kau. Okay, sudah settle. Adalah pula klien VIP tu tak balik-balik. Lepas tu dalam pukul 12 lebih baru orang tu gerak. So okay lah, tak apa. At least ada Tuan Usop tu kat luar kan. So duduklah bersih-bersih kan. So dia bagi tahu lah Tuan Usop macam okay, dia dah habis kerja dah. Tuan Usop tu okay lah, jom jalan. So jalan turun. So masa dalam lift tu Ana pun tanyalah. Dia kata, Tuan Usop, apa yang berlaku? Boleh tak Ana nak tahu? Okay, Tuan Usop pun cakap lah. Dia kata, waktu Ana tengah duduk pandang kat luar tu, ada seorang wanita bermain layang-layang di dalam executive lounge itu. Masalahnya bukan kite yang dilayang-layangkan tu, tetapi kepala dia. Korang boleh bayangkan tak? Hantu tak ada kepala, main layang-layang, layang-layang tu kepala dia. Astaghfirullahaladzim. Okay, tadi kita dah dengar kisah Kak Hanis, kisah Ana. So now kita dapat kisah budak lelaki pula, Hassan. Okay, Hassan ni I tak sure dia kerja department mana, tapi kisah dia, pengalaman dia waktu dia tengah buat inventory check. Hassan ni dia tengah buat inventory check. So dia dalam satu bilik lah, storage room kot I rasa. So dia dia tengah duduk ni macam dia bersandar dekat pintu, membelakangi pintu. So dia tengah kira. Dia dengar orang bercakap kat luar di sebalik pintu tu. Bising tapi tak faham apa benda yang bercakap tu. Macam tak faham intipati bahasa dengan perkara yang dibincangkan, macam tak sure. So what he did was, kan pintu kalau kita tutup dia macam ada ruang kat tengah tu kan. Okay, so Hassan ni pun macam intai lah di celah-celah kehidupan tu. Dia intai, dia tak nampak orang tau. Dia nampak ada kain putih macam tercarik-carik, tak tahu apa benda, macam buruk lah kain tu tapi putih di sebalik celahan pintu tu. So meaning depan pintu tu lah. Sudah. Walaupun sebagai pekerja hotel, dia dah biasa bila orang cerita pelbagai story, tapi dia tak pernah nampak, dia tak pernah dengar, tak pernah kenal apa-apa. So bila dia dah nampak tu, dia dah tahulah, okay, ni adalah tu hari aku lah. Tapi tetap dia habiskan kerja dia juga. So kira dah habis, tak betul tak tidak. Dia kata dia pun tak sure, dia dah kira habis semua. Bang, dia tendang pintu tu, dia lari. Tapi tak nampak apa-apa lah, dia lari Sampai kat luar dia ingat nak isap okok dulu. Dia jumpa dia punya supervisor tengah isap okok. Lepas tu dia macam, bang, lepas tu supervisor dia macam, kau ni apa lari-lari muka pucat, kau nampak hantu Macam tu tau. Macam yelah, benda tu manalah supervisor dia nak tahu nampak hantu kan. So benda tu memang perbualan yang normal lah untuk diorang. Lepas tu dia macam pucat tau. Dia macam, bang, sebatang pau lah rokok. So okay, isap okok. Kau nak balik dah ke? Kau teman aku jap, aku nak kena habiskan report lah. Supervisor dia cakap, boleh bang, boleh gak, tak apa, saya pun dah habis lah. So dia dah tenang, dari sokok tenang kan. Dekat office, dia kata lampu ni jenis yang ikut sensor. Kalau ada orang lalu, baru lampu pasang. Kalau tak ada, memang gelap. So masa dia berjalan tu, ada lampu pasang, tak ikut je dia orang. Lampu kat belakang dah tutup. Benda tu bukan normal. So what Hassan did was, dia duduk kat sofa. Memang sebab tak ada buat apa kan, dia duduk kat sofa, dia main game. Yang dia punya supervisor pergi kat cubicle. So nampaklah lampu kat cubicle tu terpasang. So dia tahulah. Lepas tu bunyilah ketak bunyi keyboard. Time tu dia kata waktu pukul 12 lebih kat pukul 1. So macam okay lah, dia main game. Lama lah dia kata. So dia check jam, dah pukul 2.30 ni, report apa tak habis-habis. Aduh, kalau aku balik tadi dah settle dah hidup aku, dah boleh tidur dah. Esok nak kerja pagi lagi. Stress. Lepas tu dia tengok macam lampu tu pasang lagi kan. Lepas tu dia panggil lah. Dia kata macam lama lagi je. Lepas tu macam tak ada nyaut tau. Dia macam okay lah, kau pakai headphone ke apa kan. Lala dia tengok jam macam tak boleh jadi kat pukul 3 dah ni. Dia jalan pergi cubicle tu, nampak je lampu semua okay tau. Lepas tu dia jalan, dia pergi dekat cubicle tu, lampu terpasang, PC off. Tak
ada tanda-tanda orang, tak ada tanda-tanda manusia dekat situ ya. Hassan dah jam. Lepas tu Hassan tengok memang PC. Lepas tu dia tekan. Dia pegang apa? CPU tu. Dia pegang CPU tu. Sejuk. Tak ada tanda-tanda macam PC tu on lah. Macam baru lepas tutup ke apa, tak ada sudah dia kata. Ini kacau. Ini kacau. Dia lari. Memang dia lari. Dia turun pergi parking. Dia pergi kat parking. Dia nampak spot supervisor dia punya parking. Memang kosong. Dia kata Astaghfirullahalazim. Aku ni bercakap dengan siapa? Allah, memang rezeki aku lah malam ni habis. Esok pagi dia tanya supervisor dia. Dia tanya, "Abang, semalam abang balik pukul apa abang?" "Oh, aku balik awal. Aku tengok kau tengah kat inventory lagi, aku dah caw. Aku yang nak bagi tahu kau, tapi aku takut aku kacau kau tengah kira kan. So aku gerak lah, aku tak cakap apa-apa. Abang ajak saya teman abang naik buat report." Lepas tu supervisor dia dah macam tercengang. Lepas tu dia cerita lah kat kawan lain kan. Diorang semua macam, "Weh gila lah, serius lah. Okay, jom check CCTV, aku tak tipu." Diorang pergi jumpa security, minta review CCTV. Memang nampak dia berlari keluar daripada inventory room tu. Keluar, lari, sudah kat luar. Cakap tangan siapa-siapa, isap okok. Lepas tu naik, memang dia seorang naik, duduk kat atas. Memang nampak dia orang fast forward. Dia memang lama dia tunggu. Lepas tu terpusing main telefon. Nampak muka dia macam jengah. And dalam CCTV tu pun memang nampak lepas dia duduk kat sofa tu, lampu tu on pergi kat cubicle tu. Memang nampak captured on CCTV. Okay, itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan korang kali ni. Semoga Hanis, Ana dengan Hassan sentiasa dilindungi. And semoga semua yang viewers yang tengok ni pun, saya doakan supaya anda sentiasa dilindungi, dirahmati dan sentiasa dalam keadaan yang baik. Okay guys, kalau anda suka cerita-cerita macam ni, jangan lupa like, share and subscribe channel ni. Okay, jangan lupa hantarkan email dekat ni bawah ni, tulis email, Twitter, IG, semua ada kat sini. Korang boleh hantar. Semoga kita bertemu lagi lah di video yang akan datang. So korang jaga diri tau. Bye. Assalamualaikum.